إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Yang saya muliakan pengurusi surau kita, para AJK, imam, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, kita sebagaimana kita maklumi sebelum ni, kita dah masuk buku kedua, iaitu di ambang kiamat. Kalau sebelum ni di ambang kiamat ni sepadan, dah masuk kiamat. Jadi bila sebut kiamat, dia mula dengan tiupan sangkakala. Jadi sangkakala yang masyhur, yang selalu kita dengar, ada dua lah. Satu, tiupan kali pertama mematikan semua orang. Tiupan kedua bangkit. Tapi ada satu lagi sangkakala yang disebut dalam hadis riwayat yang lain. Jadi kalau kita nak kira, yang satu lagi menggambarkan 3 kali. Apa yang satu lagi tu? Iaitu tiupan sangkakala sebagai amaran. Sebelum mati tu Allah beri amaran dulu. Dia kata tiupan sangkakala yang menyebabkan ketakutan, kelam kabut. Bermakna kita kata itu adalah tiupan yang bentuk amaran, yang terkenal sebab satu yang mematikan, yang menghidupkan, itu yang terkenal. Dua sangkakala. Tetapi dalam riwayat hadis yang lain, sebenarnya Israfil dia 3 kali tiupan sangkakala. Jadi sangkakala yang untuk amaran itu kurang disebutkan, sebab dia sebut yang mati hidup. Itu yang jadi kita kenal 2 saja tu. Tapi ada disebut dalam periwayatan hadis, dan riwayat lain mengatakan 3 kali. Okey, itu sebagai kita kena tahu. Jadi ketika mana sangkakala yang mematikan ni yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah amaran manusia, ada amaran dia lupa balik, lalai balik, begitulah. Dah ada sangkakala pertama, yang pertama tu kalau kita nak kira yang amaran. Jadi dia akan ada sangkakala yang mematikan. Tiupan itu menyebabkan kematian. Jadi bila saya kata sangkakala yang pertama, yang amaran, itulah kadang-kadang bila dulu saya tak tahulah bunyi apa kat Sabah, ada beberapa tempat di muka bumi ni berlaku, dengan tak tahu itu, kita pun tak tahu hakikatnya. Ada katakan berkaitan dengan ujian sains sebagainya, merupakan bunyi tu ada. Kalau cari dalam YouTube tu ada bunyi tu, dia gema tu berdengung kuat. Di Malaysia pun berlaku dulu. Jadi kecoh, ada dah keluar pandangan kata itu ada seolah-olah dengungan jam pertama sebagai amaran itu. Dia tak kata sangkakala tu jadi amaran. Jadi tak apa, kita berhati-hati, kita ingat dia mati, maknanya kita ingat dia matilah tu. Jadi berlakulah, kita kata berlaku, tapi saya tak kata itu sangkakala. Kalau ada catatan, ada komentar, dia kata ada ujian apa tak tahulah berkaitan dengan sains
yang akhirnya mengeluarkan bunyi yang bukan bunyi biasa. Wallahu a'lam. Jadi sekekala yang mematikan ini Rasulullah sifatkan wala taqumanna as-sa'atu. Rasulullah mengatakan kiamat pasti berlaku, tiada ragu, tiada keraguan sama sekali. Waqad nashara ar-rajul thawbahuma bainahuma. Jadi rajulani thawbahuma bainahuma, ada dua peniaga dan pembeli kain, baru tengah buka kain nak beli. Saya kata selepas pada tu dia, sebelum berlaku sekekala yang mematikan ni, masih ada jual beli, ketakutan tapi jual beli masih berlaku. Jadi tengah-tengah buka kain, nak beli, Rasulullah kata tak sempat lipat, tak sempat beli, tak sempat akad apa-apa, tiba-tiba berlaku mati begitu je. Dia kata cepatnya berlaku kematian itu. Fala yatabaya'anihi, tak sempat nak jual beli, wala yatwiyadihi, dan tak sempat nak lipat pun kain tu. Dia tiba-tiba saja. Wala taqumanna as-sa'atu. Rasulullah kata pasti berlaku berlakunya kiamat. Wa qad insarafa ar-rajulu bila barilikatihi fala yat'amuh. Ada lelaki dah susu, sediakan susu untuk beri minum susu pada anak unta dia. Anak unta dia perlu diberi susu lagi. Tak sempat unta minum susu tu, berlakunya sangkakala. Itu nak gambarkan sangkakala ni datang secara mengejut. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdah. Kiamat pasti berlaku sedangkan seseorang itu sedang tuang air dalam bekas minuman dia, fala yasqafi, tak sempat nak minum. Air yang dituangkan pun tak sempat nak minum. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a uklatuhu ila fihi fala yat'amuha. Kiamat pasti berlaku ketika mana suapan hendak disuap ke mulut, tak sempat makan. Padahal detik yang sangat cepat, angkat tangan nak suap ke mulut, patut boleh makan, tak sempat makan, dia tiba-tiba begitu saja. Itu kita kata gambaran kepada, kalau kita nak kata sekekala kedualah, ada ini sebagai pertama, sebab dia mematikan. Yang kedua, yang pertama tu ada orang tak ambil kiraan, tapi hadis menjalin, ada hadis menyebut 3 kali. Yang pertama tu amaran. Okey, itu sebagai gambaran bagaimana dia boleh berlaku. Apa dia sekekala ni? Apa tiupan? Trompet ke apa? Kita kena ingat, Rasulullah sifatkan. Sebab apa? Trompet ataupun sekekala tu, tiupan sekekala ni, dia makhluk. Jadi Rasulullah boleh sifatkanlah. Allah SWT kita tak tahu. Sebab bila makhluk ciptaan Allah, Rasulullah boleh sifatkan. Jadi bila ditanya apa dia ni as-sur dalam bahasa Arab tu, ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sur ni dia macam trompet tanduk haiwan. Kan biasa trompet tanduk haiwan tu ada bentuk kerbau ke, ada macam tu. Tapi bukan saiz tanduk dah. Dia bentuk macam tu. Jadi hari ni kalau cari dalam internet pun adalah orang cuba lakukan berdasarkan kajian sains, dia bentuk macam bentuk trompet, tetapi itu lakaran macam kita kata bersandarkan suara apa dia saya pun tak nak cerita payah, tapi kalau cari itu dia adalah lakaran sains. Dia bersandarkan getaran suara tu, jadi seolah-olah perkara itu dia akan terbentuk macam trompet. Wallahu alam, itu kita tak nak komen. Tapi tuan-tuan, ni bawa cerita lama sikit. Kalau kita lihat P. Ramlee, minta maaf bawa cerita P. Ramlee sikit.
Cuba kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee Pendekar Bujang Lapuk tentang hantu gigi. Hantu gigi bangkit satu. Apa dia buat? Dia tiup trompet. Tiup trompet semua bangkit pada kubur. Dia kalau kita tengok betul, trompet kan betul tanduk. Yang hantu gigi tiup dia betul trompet lah, trompet. Bila dia tiup sahaja, semua bangkit daripada kubur hantu-hantu gigi ni. Hantu Jepun katakan. Okey. Nak kata idea tu. Bila kita tengok balik orang cuba soroti, soroti di mana latar belakang P. Ramlee buat tu, idea ni. Idea kita kata idea Sakakala. Jadi tiup trompet semua bangkit. Jadi tiup trompet dia semua kita akhiratnya semua bangkit sejak Nabi Adam sampai ke orang yang terakhir. Siapa orang yang terakhir? Kita kata orang yang terakhir mati ialah orang yang sedang perah. Kita kata Rasulullah sebut orang yang sedang perah susu contoh unta tu, ada kisah dia. Jadi bermakna ada dia buat sandaran begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang sekali Rasulullah kata dia bentuk dia macam tanduk. Dia trompet yang bentuk tanduk. Jadi saiz macam mana wallahu alam, kita tak tahu. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila yang bertanya kepada Rasulullah ni bukan orang kampung tanya. Orang kampung, jadi Rasulullah cerita mudahlah. Sebab dia biasanya tanduk, dia biasa tengok trompet dan sebagainya. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Al-As, qala jaa a'rabi, datang a'rabi ni orang desa, orang kampung, orang yang a'rabi kan orang yang tak ada pelajaran sangatlah. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah cerita tentang sakakala tiupan ini, dia kata apa dia tu? Sur ni bahasa Arab lah. Macam mana tak nak gambarkan. Jadi Rasulullah nak cerita mudah. Rasulullah as-sur qarnun, dia ada tanduk, yunfakhu fihi, yang ditiup. Yang ni bentuk trompet lah. Bentuk trompet. Dan hadisnya adalah sahih. Sebagaimana Az-Zahabi, Hakim mengatakan ini adalah satu hadis yang sahih. Okey, itu tentang, kita kata tentang as-sur. Bahasa Arab panggil as-sur, trompet itu. Okey, dia panggil nafsus sur, ialah tiupan trompet tersebut. Itu di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepada Al-Quran sebut 2 kali tiupan sakakala tanpa menyebut sakakala amaran. Saya kata ada sakakala amaran disebut dalam hadis, tapi dalam Al-Quran sebut 2 kali, iaitu sakakala yang pertama ialah mematikan seluruh yang hidup, yang kedua sakakala menghidupkan seluruh. Itu 2 kali. Ini disebut dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zumar. Zumar sakakala dah tiupan di trompet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. As-sur sakakala yang disifatkan Rasulullah yang bentuk trompet, yang bentuk tanduk itu akan ditiupkan sakakala fa sa'iqa, maka mati semua sekali. Semua sekali mati. Man fis samawat, yang ada kat langit semua sekali, wa man fil ard, yang ada kat bumi. Tuan-tuan kena tengok bahasa Al-Quran. Kita ajak tengok bahasa Al-Quran. As-samawat dia adalah kata jamak. Wa man fil ard, al-ard bumi, dia singular, kata tunggal. Langit Allah guna jamak, bumi Allah guna tunggal. Ulama tafsir kita menjelaskan, tidakkah kita faham, kita tahu langit 7 lapis, betul lah guna jamak. Bumi pun 7 juga. Kenapa bumi Allah guna 1?
Sedangkan langit Allah guna kata jamak, banyak. Jadi ini membuktikan bahawa antara langit dengan langit itu dia ada jurang, ada lompong, dia ada kawasan, dia bukan padat. Jadi seolah-olah langit itu banyaklah, sebab dia terasing antara satu langit, satu lapisan langit dengan satu lapisan langit, dia terasing. Jadi banyak. Berbeza dengan 7 lapisan bumi, dia dah bentuk padat. Kita 7 lapis tapi padat dan akhir jadi satu. Jadi jelas Al-Quran bila sebut bumi, Allah tak sebut secara jamak, walaupun bumi 7 lapis disebut dalam Al-Quran. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tapi bumi Allah sebut satu, langit Allah sebut banyak. Sebab ruang antara satu lapisan ke lapisan langit itu dia mempunyai ruang yang sangat jauh, sangat-sangat jauh. Jadi sehingga hari ini pun, di mana ahli sains yang boleh buktikan langit tidak ditemui sehingga hari ini, tuan-tuan. Dan ketentuan langit tak lagi dia teropong, lagi dia angkat, tak jumpa hujung pun. Buat ni tak tahu langit di mana. Di mana langit baru dah tahu. Cuma kita kata langit ini adalah bahagian atas. Dia bahagian atas. Bulan, lepas ada lagi matahari, ada lagi planet Pluto. Itu baru dalam Bima Sakti baru. Yang di luar Bima Sakti baru tak tahu penghujung dan tidak dijumpai pun. Nak nyatakan luasnya muka bumi Allah Subhanahu, luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya cipta, jadi tak tahu di mana pun. Jadi tak peliklah kita kata bintang yang ada di langit yang mampu dicerap oleh manusia. Saya baca astronomi daripada Australia, dia cuba cerap bintang yang boleh dicerap, yang ada kelihatan, yang dikata lapisan langit dunia istilahnya, yang dia jauh lagi tak boleh cerap banyak mana. Yang cerap ni berapa, tuan-tuan, kiraan bintang? Saya tak kira dia guna kiraan formula apa, saya tak tahu. Ini jumlah yang dia bagi. Apa kaedah, formula apa dia guna, wallahualam. Kalau cari balik tu kita internet, yang astronomi tu bahagian astronomi Australia, ada nama apa dah ahli sains tu. Angka secara tepat saya tak ingat, tapi hujung dia kata 16 katakanlah 1, 2, 3, 16, saya tak ingat berapa depan, tapi hujung dia 16. Kalau seketika satu lah, andai 1/16 contoh, tapi lebih, bukan satu. Bintang yang dia sempat cerap. Apa maksud 16? 16 ni di belakang dia 21 kali kosong. 00021. Kalau juta, kosongnya 6 baru di belakang. 16 ni kosong dia 21 di belakang 16. Bayangkan, tuan-tuan, bilangan bintang. Nak cari langit kat mana? Itu baru bintang dunia. Jadi kita kata memang mereka tak dapat cari langit setakat ni. Wallahualam, akan datang Allah buka hijab. Wallahualam. Kita tidak kata perkara itu mustahil, tapi setakat tidak ada. Tidak ada. Nak katakan kita nak lawan Allah dalam alam kita pun, kita masih teraba-raba lagi, tak selesai, tak berjumpa. Jadi Allah mengatakan wa dafiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sekekala, maka matilah mereka yang ada di langit, semua lapisan langit, sebab langit itu jamak tu, semua lapisan, semua tempat mati belaka, tidak ada saki baki. Wa man fil ard, dan yang ada semua sekali yang ada kat bumi mati habis, tak ada. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki yang tak mati. Ini ada beberapa riwayat.
Antaranya yang mengatakan yang tak mati itu masa sekekala adalah Israfil, Israel dan Jibril. 3 tu. Sebab Israfil dia nak standby untuk hidupkan balik orang tu. Jadi dia tidak dimatikan lagi. Sebab dia kena ingat Israfil sejak Allah jadikan dia, memang tugasan dia khusus untuk sekekala. Yang kalau kita nak kata trompet lah kalau kita bahasa kita untuk mudah faham, ada orang terjemah serunai sebagai, kita kata gitulah bentuk macam tu, tapi dia bentuk macam tanduk yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alat untuk dia tiup tu senantiasa ada di mulut dia sejak dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia dalam keadaan standby. Sekarang dia standby ni. Kena ingat ada hadis saya kita kemukakan hadis nanti. Kedudukan Israfil sejak dia dicipta, alat untuk saya kata alat, dan dia kata takut bayang tu sama, kita tak tahu bentuk sebenar, tapi Rasulullah gambarkan dia macam tanduk. Saya kata alat yang dia tiup tu sentiasa ada di mulutnya, standby untuk arahan Allah SWT. Kita baca hadis nanti. Itu saya sebut ayat Quran tu. Jadi orang yang kita kata makhluk Allah SWT yang masih hidup, satu riwayat mengatakan Israfil, kemudian Israel yang ambil nyawa. Dia kena standby sebab Israel ni akan ditugaskan nak ambil nyawa Israfil ni. Kita ingat Israfil akan mati. Jadi Israel tak mati lagi. Allah tak matikan lagi. Jadi kemudian satu lagi Jibril, yang penghulu para malaikat. Penghulu biasalah mati kemudian. Hero. Okey. Dia kemudian. Jadi memang ada riwayat mengatakan Jibril mati paling kemudian, paling akhir. Jadi kalau kita kata Jibril mati paling akhir, macam mana? Israel Allah arahkan cabut nyawanya sendiri dalam hadis. Okey, saya ringkas tadi. Israfil atau kita kata Jibril sebagai ketua, sebagai penghulu, Allah arah saja dia mati-mati. Itu Allah kata mati Jibril, mati. Allah SWT mampu segala-gala. Tidak melalui malaikat. Israel pun Allah mampu mematikan Jibril. Dan ada riwayat mengatakan Israel yang terakhir. Itu saya tak nafikan. Jadi itu periwayatan yang ada. Itu satu yang mengatakan tiga yang selamat. Ada pula yang mengatakan ada lagi kelompok malaikat yang tak mati lagi, dengan seluruh alam ni dah kita kata biasa dah dimatikan. Ada lagi satu kelompok malaikat yang tidak dimatikan oleh Allah SWT, ialah pengawal, penjaga, ataupun dia panggil yang support arash. Yang ni kita tak nak bayangkan sisi Allah SWT. Malaikat yang jaga, yang tanggung arash ni. Macam mana kita serah pada Allah SWT. Dia ada malaikat yang jaga arash Allah SWT. Jadi malaikat ni tidak juga dimatikan. Jadi peringkat-peringkat lah, mati yang ni akhirnya baru mati seluruh. Maka masa itulah dinamakan yang disebut oleh Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi mati, kemudian Allah sebut lagi summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan balik. Dah mati semua sekali. Ini dalam nas Al-Quran, ditiupkan balik. Siapa yang tiup? Israfil. Sebab Israfil belum mati lagi. Tiup balik. Fa izahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba semua sekali itu bangkit terus. Tiup sekali kedua, semua bangkit serentak. Dalam hadis yang lain, ini ayat Quran, ada hadis yang menyebutkan kedudukan manusia dia, Allah bangkitkan dia dengan Allah turunkan hujan. Pelik kan? Mungkin kita kata pelik.
Jadi bagaimana susun atur itu saya pun tak berani nak komen. Tapi hadis itu hadis sahih juga. Sebab dia macam tanaman kalau biji-bijian tu diturunkan hujan, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Begitu juga manusia ni, Allah turunkan hujan dulu sebelum kebangkitan. Jadi turunkan hujan baru manusia bangkit, sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau lihat pada situ, kita kemungkinan besar, kemungkinan kata, sebab tengok hadis itu sahih, ayat Quran betul, dua-dua betul. Kemungkinan besar sebelum tiupan sekekala kedua ni, Allah turunkan hujan dulu. Turun hujan, sekekala bangkit terus. Dia begitu, boleh berlaku begitu. Sebab sebelum manusia bangkit, diturunkan hujan dulu. Allah turunkan hujan sebagai keadaan, itu kehendak Allah SWT. Sebagaimana juga tumbuh-tumbuhan, Allah turunkan air, dia tumbuh. Manusia pun dia ada kaitan dengan air, sebab kita pun asas pada mani, air juga. Jadi nak bangkit semula pun Allah turunkan hujan untuk beberapa ketika. Ada tak salah seminggu ke apa, ada saya baca lama dah hadis tu, dan hadis-hadis sahih. Jadi kalau ikut turutan secara rasionalnya, wallahu a'lam, kata sisi Allah SWT. Tapi secara rasional seolah-olah hujan dulu, tiupan hidup. Begitulah. Ceritanya. Fa izahum qiyamun yanzurun, sedangkan mereka bangkit serta-merta. Yanzurun maksudnya standby, tunggu pembalasan Allah SWT. Bangkit itu tunggulah. Berapa lama? Yang ni lah kata-kata tak tahu waktu. Bangkit itu tak tahu waktu lama mana. Sampailah satu ketika kita tentang riwayat hadis syafaah, dah teruk sangat, dah entah ribuan tahun, entah berapa lama, sama ada lebih panjang pada umur dunia ni, ataupun berapa lama kita tak tahu. Yang menunggu tu, menunggu kita umur dunia baru berapa. Yang kata kalau kita kata orang-orang yang kaji tentang kejadian manusia, ada kata umur 100,000 tahun, 200,000 tahun. Penemuan hari ini, kajian baru, malah kita kata yang Al-Atas ni pun, cedia kawan Islam baik, yang bukan Islam, mereka dah ada penemuan baru mengatakan manusia tidak ada yang umur tu, manusia ni tak sampai ratusan ribu tahun, 10,000 tahun. Umur manusia ni seolah-olah daripada Adam sampai ke kita ni bawah pada 10,000 lah. Sebab dia orang boleh kira umur Nabi Adam berapa, umur sambungan tu kira. Tak silap saya dalam tu bawah pada 10,000 lah. Saya tak ingat angka tepat yang dikira, tapi bawah 10,000 tahun, tak sampai 10,000 tahun pun. Sebab kita kira lah, kita dengan Nabi Isa baru 2,000 tahun, Nabi Isa dan Nabi Musa sekejap, tak jauh mana. Lepas tu dengan Nabi Ibrahim, dikira-kira tu sampai ke Nabi Adam tak sampai 10,000 tahun. Jadi mereka agak janggal, rasa pelik. Ni orang yang buat kajian secara detail. Saya tak buat kajian, tapi kita dapatan dia, kita baca dapatan. Orang yang buat kajian macam ada sampai 10,000 tahun, jumpa 100 tahun sebagai 100,000 tahun. Bagi mereka tak boleh nak terima dari segi kajian dapatan tersebut. Wallahu a'lam. Saya kata ini dapatan. Kita tak sebut daripada nas, hadis dan Al-Quran. Dapatan mereka yang kaji, dan kajian seperti itu tidaklah salah. Kita tak salah. Jadi boleh tengok kajian-kajian itu, boleh tu. Sebab mereka cuba lihat umur Nabi. Umur Nabi Adam berapa? Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa? Yang paling umur paling panjang Nabi Nuh je. Orang lain tidak ada umur macam Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bukan dia tu, di zaman tu ada Nabi lain lagi di tempat lain dan sebagainya. Itu bagi mereka yang teliti dan sebagainya. Allah beri akal fikiran mereka, guna akal mereka yang baik untuk kajian dan sebagainya. Jadi kita kata yang kekal, yang Allah kekalkan lagi
ada hadis riwayat hadis mengatakan penjaga aras Allah kekalkan, tapi semua sekali Allah binasakan mereka semua. Okey, seterusnya tadi saya sebut sepintas lalu, tapi kita baca hadis supaya kita jelas. Bukan bila berkait dengan akidah kita tak berani nak lebih-lebih. Tak berani, memang tak perlu kita lebih-lebih. Ini akidah. Jadi mesti bersandarkan hadis, bersandarkan Al-Quran. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarfa sahibis sur munzu wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwal arsy." Dia kata sesungguhnya pandangan pemilik, atau kita kata orang pandangan malaikat yang ditugaskan untuk tiup sangkakala, pandangan malaikat seperti Israfil lah maksudnya. Pandangan malaikat yang ditugaskan untuk tiup sangkakala ni senantiasa sejak dia ditugaskan oleh Allah SWT untuk tiup sangkakala ni, sejak munzu wukilabi, sejak dia ditugaskan untuk tiup sangkakala ni, musta'idun senantiasa yang zuru melihat nahwal arsy, ke arah arasy, senantiasa tengok arah arasy dan dia tak berkelip pun. Itu malaikat Israfil ni tak berkelip. Allah jadikan dia tak berkelip mata. Jadi mata dia tumpu ke arasy Allah Subhanahu taala. Untuk apa dia tumpu? Sejak dia ditugaskan sebagai peniup sangkakala. Makhafatan an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Masya-Allah, ni malaikat dia bagaimana ketaatan daripada Allah Subhanahu taala. Dia tak berkelip mata dia, tengok ke arasy. Sebab apa? Dia bimbang. Israfil dia bimbang. Ketika dia berkelip itu, datang arahan Allah SWT untuk tiup sangkakala. Dia tak nak walau sekelip mata sekalipun dia engkar perintah Allah SWT. Dia tak nak. Jadi oleh kerana itu, sejak dia ditugaskan untuk tiup sangkakala, tak pernah berkelip mata dia, perhati ke arah, tunggu arahan betul-betul. Sebab dia bimbang, satu kelipan masa tu arahan datang. Jadi itu dia malaikat, nak gambarkan malaikat bagaimana dia patuh. Tak letih ke? Allah jadikan malaikat tak letih. Dia tak macam kita, dia tak makan tak minum. Itu ibadah malaikat ada cara ibadah dia. Haiwan ibadah juga. Semua haiwan, semua makhluk Allah ibadah. Yang ada ibadah, ada tak ibadah manusia dan jin sahaja. Haiwan ada ibadah dengan cara masing-masing. Allah kata walakin dia terlupa ayat, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Mereka semua bertasbih dengan cara masing-masing, tapi kamu yang tak faham, tak mengerti tasbih makhluk Allah yang selain daripada kamu. Jadi tasbih haiwan macam mana, ayam macam mana tasbihnya, itik semua tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengatakan Israfil ni bila dia tumpu lihat kepada arasy tanpa berkelip, ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan. Mata dia Israfil ni, dia tengok ke arasy ni macam bintang berkelip, bercahaya. Mata dia bersinar. Perhati je arahan Allah SWT. Dia takut berkelip arahan tu, satu kelipan datang arahan. Itu dia tak nak. Ini kita kata kepatuhan malaikat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Standby. Trompet itu sentiasa ada di mulut dia, tak lepas. Tunggu arahan saja. Hadis ini riwayat Al-Hakim sahihul isnad. Maksud dia hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zaman kita, tuan-tuan? Zaman Rasulullah sebagaimana dalam yang diriwayatkan oleh Hakim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ni zaman Rasulullah lagi ni. Qala,
Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa bagaimana aku nak rasa selesa, aku nak rasa nikmat dekat dunia, rasa segala-galanya, tumpu untuk kenikmatan dunia, bagaimana aku nak buat, bagaimana aku nak rasa macam tu. Kaifa ni aku rasa nikmat, rasa selesa duduk kat dunia. Rasulullah persoalkan begitu, bagaimana aku sendiri ni nak rasa nikmat kat dunia ni. Sukar Rasulullah dah nak rasa nikmat sebagaimana kita rebut sebagainya. Wa qadil taqama sahibul qarnil qardan, sedangkan Israfil telah meletakkan trompet untuk tiup pada dekat mulut dia dah, standby dah. Rasulullah kata standby duduk kat mulut dia. Dan kata Israfil, macam mana dia nak solat standby, macam mana? Kan kita dah kata secara betul makhluk Allah ni Allah ciptakan pelbagai cara ibadah. Hatta malaikat yang rukuk-rukuk je, dia bukan solat macam kita. Yang sujud-sujud je sepanjang masa, dia bukan lapar macam kita. Sujudlah. Itu malaikat, dia tak ada ingkar. Yang bertasbih yang tahmid, itu ibadah malaikat, dia bukan macam kita. Israfil dengan cara dia ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah kata, macam mana aku nak rasa nikmat. Apa tu? Ini Rasulullah ni, zaman Rasulullah dah 1000 tahun lebih dah ni kita ni. Kita pula masih happy lagi lah, tengah happy lagi, tak ada masalah dengan umur yang ada pada kita. Bagaimana kalau kita nak bakar umur Rasulullah? Saya 56, baki 7 tahun lagi lah nak bakar umur Rasulullah. Itu kalau saya kira Masihi. Sedangkan kalau hijrah Rasulullah 63 tahun, hijrah Rasulullah, Rasulullah dia tahun hijrah, beza tahun hijrah tahun Masihi. Tahun hijrah tahun Masihi nak kira mudah, lebih kurang 33 tahun plus 1, plus 1. Kalau orang tu umur 33, bermakna dia dah 34. Itu pun rata. Kalau orang tu umur 33 je, 66, bermakna dia dah 68. Kat mana kita ambil kiraan ni tuan-tuan? Kiraan ini bersandarkan Al-Quran. Al-Quran apa bagi kiraan ni? Kiraan bulan dan bintang ni, pergerakan matahari dan bulan ni ada kiraan dalam Al-Quran. Buktinya dalam Suratul Kahfi. Suratul Kahfi, ketika mana Allah menceritakan Ashabul Kahfi tidur selama mana, Allah sebut salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Salasumi'atin maksud 300. Salasumi'atin 300. Wazdadu tis'a, ada mereka tambah lagi 9. Jadi orang nak mudah terima, orang kata Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Sebab 300 tambah 9 wazdadu. Allah tak kata 309. Cek betul Al-Quran. Salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. 300 tambah 9, bukannya 309. Tapi untuk mudah terjemahan orang kata 309. Tapi ahli tafsir dia menjelaskan kenapa Allah datangkan lafaz macam tu. Ini Al-Quran. 300 menurut peredaran matahari, 300 tahun menurut peredaran matahari. Sekiranya kita nak ikut peredaran bulan, kiraan peredaran bulan, kena tambah lagi 9, maka 309 tahun. Jadi kalau kita sebut 309 tahun, itu mengikut peredaran bulan. Kalau nak ikut peredaran matahari, 300 tahun. Kan cantik tu. Salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. 300 tahun tambah 9. Jadi kalau kita nak kira 300 tahun peredaran matahari, perkiraan masih dia bersandarkan peredaran matahari 300 tahun. Jadi Allah kata kalau 300 tahun tambah 9,
logiknya 100 tahun tambah 3. Betul kan? Setiap 100 tahun tambah 3. Jadi untuk mudah, saya kata mudah kira 33 tambah 1 lah. Jadi kalau dah 33 tu, untuk ingatkan anak-anak umur 33, kamu ni sebenarnya 34 dah. Jadi Rasulullah SAW masa dia meninggal 63 tahun tu bukan kiraan Masihi, bukan kiraan peredaran matahari, tapi mengikut peredaran bulan. Kalau matahari sekitar apa? 61 tahun lebih je. Bermakna kalau kira umur kita 61 tahun lebih, itu umur Rasulullah meninggal. Okey, itu untuk mudah kita kira. Jadi Rasulullah kata, macam mana aku nak rasa senang, nak rasa nikmat kat dunia ni, sedangkan trompet atau sekala alat untuk Israfil sekala ni dah standby kat mulut dia dah. Wahana jabatuhu, dahi dah miring, dah tengok, standby je dahi dia tu, tengok ke arah arash. Wa asra sam'ah, bahasa Arab ni azan dulu, kita tambah sikit azan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة. Sekali lagi sambung selesai. Jadi Israfil tadi Rasulullah sifat Rasulullah tak rasa nak nikmat, nak kerja macam mana nak kerja nikmat dunia ni.
Sebab apa? Israfil dah standby, dah nak tiup. Zaman Rasulullah, apatah lagi zaman kita sekarang ni. Wa asgha sam'ah. Jadi telinga dia ni memang beri tumpuan penuh lah nak dengar apa arahan. Bahasa Arab ni asra, kalau sami'ah tu dia dengar dah, tapi sebut asra ni dia memang beri tumpuan sepenuhnya. Itu bahasa dia yang lebih tu. Kalau sami'ah tu dia umum, lebih macam beri tumpuan tak tumpuan, kita panggil sami'ah lah. Tapi kalau asra ni dia beri tumpuan betul untuk tu. Jadi itu kedudukan Israfil, standby dia. Yang tazru an yu'mar an yunfakh. Jadi dia tunggu standby arahan untuk tiup saja. Itu. Jadi kalau dia diarah fayanfukh, dia akan tiup. Qala al-muslimun. Muslim maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang ada tu, bila dengar cerita kata macam tu, jadi bolehlah kita ikut sahabat Rasulullah SAW. Dia kata, fakaifa naqul ya Rasulullah, kalau macam tu kita nak sebut apa ni dalam keadaan kita ni? Ialah Rasulullah dah sifatkan Israfil dah standby, standby dah ni. Jadi kita nak sebut apa dah keadaan sekarang? Qala, kata Rasulullah SAW, qulu, katakanlah. Jadi kita biasalah dengan perkataan ni, biasakanlah sebutan ini, zikir yang Rasulullah ajar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulanglah Rasulullah sebutlah macam tu. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Ini yang Rasulullah ajar. Sebab apa kita takut, kita rasa senang-senang sebab Israfil dah standby dah. Jadi Rasulullah ajar pada sahabat, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Jadi hadis ni riwayat At-Tirmizi dan status hadis hasan. Jadi itulah kita kata tentang sangkakala. Jadi tu hadis seterusnya kita akan bicarakan bila sangkakala itu dia akan berlaku hari Jumaat, apa yang akan disebut nanti. Saya sebut sepedah lalu tadi tentang 2 kali sangkakala, ada riwayat 3. Jadi kita akan bahaskan tu bersandar ke hadis. Tadi saya sebut sepedah lalu. Tapi kita lihat di mana perbahasan mengenai hadis yang kata 3 kali tadi. Sebab saya kata dah, kita tak kata nak buat benda ni ijtihad apa tidak. Ini berkaitan akidah, kita kena tengok hadis. Bila kata 3 kali di mana asas, kata 2 kali di mana asas dia. Saya dah jelaskan tadi yang 2 kali nas Al-Quran, yang 3 kali hadis. Adakah hadis bertembung dengan Al-Quran? Tidak sama sekali. Tak berlaku pertembungan. Kita akan bicarakan nanti. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita mengenai sangkakala lagi. Ada 2 kali lagi mengenai sangkakala panjang. Jadi cukup sudah tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.